Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Kalau ikut daripada perancangannya, Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada dua orang yang berbeza, dan pengalaman-pengalaman ini boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran. Dan tanpa membuang masa lagi, sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, untuk hari Jumaat ini Abang akan ceritakan dua cerita, dan Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan melalui email oleh seseorang yang bernama Maslina, berlaku pada tahun 2022 yang lepas. Baru lagi cerita ni berlaku. Maslina adalah seorang perniaga dan dia berniaga telekung selalunya, dan selalunya orang akan tempah kepada dia melalui pesanan ringkas ataupun melalui media sosial. Dengan kata lain, bila ada tempahan, Maslina akan menghantar telekung yang ditempah ke tempat pelanggan dan dia akan ditemani dengan suaminya. Kata Maslina, dia berjumpa dengan ramai orang, banyak ragam, macam cakap wagam, ramai orang, banyak ragam, dan juga banyak juga peristiwa yang pelik-pelik dia lalui. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa pelik sebagai seorang penghantar telekung, ada satu peristiwa pelik yang betul-betul buatkan dia cuak. Kalau tak diikut-ikutkan hati, boleh dia menangis pada waktu dia terkena kejadian tu. Kisahnya bermula bila ada seorang pelanggan yang bernama Kak Ina. Dia tempah telekung yang dijual oleh Maslina. Dan dia duduk dekat satu apartmen yang sangat terkenal di kawasan Selangor, iaitu Mentari Court. Sebelum pergi ke sana, Maslina tak pernah tahu Mentari Court tu begitu besar. Dia tak perasan pun sebenarnya tahu tempat tu. Tak perasan dan tak pernah dengar. Rupanya Mentari Court juga ada menyimpan cerita-cerita misteri. Bagi orang yang luar daripada Kuala Lumpur ataupun Selangor, Mentari Court tu sangat terkenal di kawasan Selangor. Dan boleh dikatakan banyak sangat, kebanyakan daripada orang-orang yang duduk di sekitar memang menyewa dekat Mentari Court, dekat dengan kawasan bandar. Okay. Jadi bila dia dapat tempahan tu, dia bertanya dengan Kak Ina kat mana lokasinya, dan Kak Ina pun dah beritahu lokasinya. Dia, orang kata, share location. Bila sampai hari yang ditetapkan, masa yang ditetapkan, Maslina dengan suami dia bergeraklah pergi ke kawasan tu. Cari, akhirnya jumpalah blok yang dimaksudkan oleh Kak Ina. Kat mana Kak Ina tinggal. Dan dia pun tanpa membuang masa, tak pun telefon Kak Ina, terus-teruslah naik ke blok yang dimaksudkan. Bila naik dekat blok tu, kawasan tempat blok tu agak menyeramkan sebab ada banyak lot-lot ataupun rumah-rumah yang kosong. Tapi Maslina fikir mungkin disebabkan sewa di kawasan itu terlalu mahal yang menyebabkan kawasan tu kosong. Jadi dibiarkan ajalah. Jadi bila sampai dekat depan pintu rumah yang dimaksudkan, Maslina pun ketuklah pintu. Tapi tak ada siapa yang menyahut. Kalau tengok daripada keadaan rumah, macam rumah tinggal. Dah lama orang tak duduk dekat kawasan rumah tu. Jadi dengan tak sedap hatinya, Maslina pun pergilah, cubalah cari telefon untuk dia hubungi Kak Ina semula. Kat mana Kak Ina tu tinggal. Tapi baru dia perasan, dia tak bawa telefon. Telefon tertinggal dekat kereta. Jadi bergegaslah dia turun. Dia kata dengan agak tinggi jugalah apartmen flat yang Kak Ina duduk tu. Bila sampai dekat dalam kereta, dia pun ambil lah telefonlah dekat Kak Ina. Bila dia telefon kat Kak Ina, rupanya memang betul dia tersalah blok. Kak Ina duduk blok lain, yang dia pergi dekat blok lain. Jadi Kak Ina kata baik-baik dekat blok tu, sebab blok yang tempat Maslina pergi ni adalah antara blok yang paling menyeramkan. Dan pernah berlaku satu peristiwa yang cukup mengerikan. Jadi sempat jugalah Maslina tanya dengan Kak Ina, misteri apa Kak? Kejadian apa Kak yang berlaku? Alah, dia kata, akak tak nak cerita. Nanti kalau kau lapang-lapang, kau cari dekat dalam Google. Berlaku pada sekian tahun dekat blok tu. Jadi nanti kau tahulah apa yang berlaku.
Jadi diarahkan pula, dia mintalah suaminya. Wah, dia kata, bang, kita pergi dekat kawasan blok-blok sekian. Pada waktu tu suami dia dah pelik tau. Daripada tadi suami dia, sebelum dia keluar daripada kereta, suami dia baik-baik aja. Orangnya penyayang, suka bergurau. Tapi selepas Maslina masuk ke dalam kereta, perubahan yang berlaku pada suaminya sangat ketara. Daripada dia orang yang baik, yang cakap lembut, bila dia dapat bila dia dapat permintaan daripada isterinya untuk pergi ke blok lain, dia pandang Maslina, dia boleh cakap apa? Aku tahulah, dia kata. Kau jangan nak bagi arahan. Kau ingat kau ketua keluarga. Aku yang ketua keluarga. Menyesal aku teman kau. Dia tiba-tiba naik marah. Tiba-tiba rasa nak menengking. Waktu tu Maslina dah pelik. Dah kenapa pula tadi baiknya okey je, kenapa tiba-tiba menengking? Belum apa-apa Maslina minta maaf lah. Sebabkan dia kata minta maaf kalau beri arahan kepada suaminya. Dia bukan nak bagi arahan, tapi dia minta tolong. Sebab suami dia yang pegang steering kan waktu tu. Jadi pemandu. Takkan dia nak rampas pemandu steering daripada suami dia. Jadi bila dah macam tu, suami dia pun diam. Macam bunyinya macam sebersalah, tapi tak nampak pun macam dia nak minta maaf dengan Maslina. Mereka berdua pun bergeraklah daripada tempat yang mereka berhenti tadi ke kawasan blok yang dimaksudkan oleh Kak Ina. Bila sampai dekat blok tu, jadi keadaan blok tu agak menyeramkan. Jadi Maslina agak takut untuk turun kali pertama. Dia minta suami dia turun dulu, cek betul ke blok ni adalah blok yang dimaksudkan. Tapi suami dia terus menengking keluar daripada kereta, tutup pintu kereta macam nak runtuh pintu kereta tu, ditutupnya. Menyebabkan Maslina yang ada dalam kereta tu rasa terkejut dan tak sangka suami dia selama 15 tahun kahwin, inilah pertama kali suami dia menyinga tanpa ada sebab-sebab tertentu. Bila suami dia keluar, tengok-tengok tempat, waktu tu Maslina cek juga telefon, takut ada mesej-mesej yang berbau ugutan ke apa ke yang tak kena kan. Tak ada pula, baik-baik aja, semuanya tak ada masalah. Jadi selepas tu suami dia dah meninjau-ninjau tempat, suami dia balik semula ke tempat dalam kereta. Lepas tu dia tengking Maslina, dia cakap, engkau dah menyusahkan aku, kau suruh aku tengok tempat yang aku tak tahu. Lebih baik kau berambus daripada sini kalau kau ada hati nak arahkan aku sekali lagi. Waktu tu Maslina terus menangis. Dia tak sangka suami dia berubah 360 darjah perangai dia. Jadi Maslina pun dengan merajuk hati pergi ambil barang telekung dan dia ambil telefon dia terus menuju ke rumah Kak Ina. Dengan sedihnya dia kata, meneleh-leleh air mata dia. Kenapa suami dia macam ni? Lepas tu dia pun naik ke rumah Kak Ina, dia bagilah telekong tu. Tapi Kak Ina perasan yang dia ni tengah menangis. Jadi Kak Ina kata, kenapa pula kau tengah menangis ni? Kau kepenatan ke? Lepas tu Maslina pun malas nak mempanjang-panjang. Dia cuma cakap dia ada masalah sedikit lah yang membuatkan dia rasa sedih. Kak Ina macam seolah-olah tahu apa yang dialami oleh Maslina. Kak Ina terus cakap, mesti ada kaitan dengan blok yang kau pergi tadi. Sebenarnya bukan engkau aja yang kena macam tu. Ramai dah yang kena macam tu. Tiba-tiba bergaduh dengan suami, tiba-tiba bergaduh dengan bini. Waktu tu Maslina rasa pelik. Macam mana akak ni boleh tahu, boleh agak? Ni mesti pernah terjadi kejadian yang cukup besar dekat kawasan tu. Sampaikan memberi kesan kepada orang yang datang ke blok tu. Jadi dia pun turun ke dalam kereta dalam keadaan yang ketakutan jugalah. Dia kata takut laki dia tiba-tiba cekik dia kan. Jadi dia masuk dalam kereta, dia tutup elok-elok kereta, dia minta lah suami dia jalan, kita nak balik rumah. Suami dia terus keluar daripada Mentari Court tu dengan tekan minyak yang full minyak punya. Dia punya meter habisnya, menggigil-gigil Maslina duduk dalam kereta tu ketakutan sebab suami dia bawa begitu laju. Tiba-tiba suami dia masuk dekat selekor, masuk dekat stesen minyak. Jadi Maslina pun automatik tanya, kita nak buat apa dekat stesen minyak ni? Kini minyak masih penuh lagi. Aku nak isikan touch and go lah, sengal juga. Dia jerit kat muka Maslina. Maslina dah berjuai air mata. Dia pun keluar. Laki dia lah keluar, dia tutup pintu, berdegang macam tu. Jadi dia keluar, dia pergi dekat kaunter. Lepas lebih kurang 5 minit, dia balik semula. Dia duduk masuk dalam kereta, dia tengok bini dia.
Lepas tu suami dia boleh tanya, awak menangis kenapa ni? Ada yang tak kena ke? Waktu tu lagi laju air mata Maslina sebabkan dia tak sangka suami dia dah kembali kepada asal. Jadi dia tanya, kenapa awak marah-marah saya tadi? Suami dia cakap, mana ada saya marah, saya okey je, tak ada apa pun. Ya, awak marah begini-begini, awak makikan saya, awak herdik-herdik saya, awak buat saya ni macam tak ada harga diri macam tu. Dah suami dia terkebir-kebir. Dah kenapa pula bila masa dia marah, bila masa dia menengking bini dia, dia tak pernah sanggup dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Dia kata dia tak pernah tengking bini dia. Oh, dah pelik. Jadi diorang pun baliklah ke rumah. Sampai dekat rumah, Maslina pun telefon, tengok dekat Google apa kejadian yang pernah berlaku di kawasan Mentari Court. Rupanya ada satu kejadian kematian akibat daripada, sama ada dibunuh atau bukan tu abang tak perasan lah, tapi ada kejadian kematian yang mengerikan di kawasan blok tempat Maslina pergi. Dan sejak daripada tu ramai orang yang melintas dekat kawasan rumah tempat kejadian tu berubah menjadi orang yang garang, ganas dan juga suka memaki-maki. Apa kaitannya? Tak tahulah dengan kejadian tu. Cumanya Maslina yakin dia dah pun terlintas depan rumah yang menjadi kes misteri pada tahun 2000. Asyik abang tak beritahu sebab ini berkaitan dengan kematian kan, tak sedap juga. Jadi mungkinlah Maslina kata makhluk yang tinggal dekat rumah tu ikut dia dan masuk ke dalam badan suami dia. Sebab pada waktu tu masa suami dia belum lagi sembahyang isyak. Jadi mungkin ada benda yang masuk nak menumpang. Jadi dia punya pengajaran daripada cerita ni, walaupun ke mana kita pergi, kita kena berhati-hati. Buat apa-apa pun baca bismillah dulu, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Cerita yang kedua ni dihantarkan email oleh Boy, berlaku dekat Bintulu pada tahun 1995. Pada waktu tu dah nak dekat dengan Hari Gawai. Hari Gawai adalah hari perayaan besar-besaran kalau di sana kan, di Borneo. Sebab itu adalah tandanya masuknya, kalau abang tak silap, musim menuai ke musim, lebih kurang lah selepas musim menuai, lebih kurang macam itulah. Jadi Boy kata pada waktu hari kejadian 1995, di waktu Hari Gawai tu berlaku satu kejadian yang memang dia ingat sampai sekarang. Kalau ada di antara kawan-kawan dia yang ada di tempat kejadian, yang mengalami peristiwa tu, tolonglah sama-sama komen dan kongsi dekat bawah abang punya kawasan komen. Sebab abang nak tahu macam mana lanjutan cerita, takut ada bahagian-bahagian cerita yang abang tertinggal. Boy ni tinggal dekat Rumah Panjang dekat kawasan Bintulu. Dia adalah nama satu kampung dekat situ. Cumanya abang terlupa nama kampung tu. Dan pada waktu tu hanya ada jalan laut. Jalan darat belum ada lagi, kata Boy. Cumanya dia kata seronoknya jalan darat walaupun penat. Jalan laut walaupun agak penat, tapi dia paling seronok kalau nak naik bot. Sebabnya kalau dia naik bot, dia suka duduk kat bot paling belakang. Sebab nanti waktu bot berjalan, dia akan terserempak dengan ikan dolphin, ikan lumba-lumba. Dan ikan lumba-lumba yang ada dekat kawasan perairan tu semuanya berwarna pink. Wah, abang rasa macam seronok pula bunyinya. Itulah dia kata antara keseronokannya sewaktu sebelum ada jalan darat, kita guna jalan laut. Okey, tapi cerita kali ni tak ada kaitan pun dengan ikan dolphin tu. Hantu dolphin ke, tak ada pun. Cuma ceritanya waktu Hari Gawai itulah. Okey. Dia kata bila Hari Gawai tu, ramailah saudara mara, kawan-kawan, sahabat handai semua balik ke Rumah Panjang. Rumah Panjang tu pula ada banyak lot-lot rumah dalamnya kan. Jadi penuhlah rumah dengan saudara mara, kawan, sahabat handai ni. Bila dah ramai-ramai macam tu, macam-macamlah aktiviti yang diorang fikirkan untuk menghiburkan hati. Antaranya adalah berkaraoke. Mujurlah orang-orang Borneo memang suaranya sedap-sedap kan. Jadi ramailah yang menyertai karaoke tu. Boy pada waktu tu memang tak seronok lah. Dia kata bukan dia tak nak, tapi dia tak berapa nak reti menyanyi sangat. Dan pada waktu tu dia masih lagi sekolah rendah. Jadi nak bertanding berkaraoke dengan orang yang lebih tua tu bukan idea yang bagus. Dia perlu memikirkan sesuatu mainan lain yang boleh dimainkan sementara ramai-ramai ini berkumpul, saudara mara, sahabat handai ini. Jadi dalam keadaan yang ramai-ramai itu macam-macam lah mainan yang keluar, kata Boy. Tapi pada satu petang tu, petang hari yang sama, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Boy beritahu. Dia kata, malam ni, dia kata, ada abang dekat Rumah Panjang yang sebelah ni nak main Spirit of the Coin.
Jadi kawan-kawan yang lain ni, boy dengan kawan-kawan yang lain yang tak pernah dengar perkataan spirit of the coin tu, tanyalah apa benda permainan dia tu. Permainan duit ke, baling duit beranak duit ke? Tak, dia kata ini adalah permainan untuk melihat hantu. Okey, baru ke satu. Untuk melihat hantu, dia kata. Jadi melalui permainan ni kita boleh tahu kat mana hantu tu bentuk macam mana. Kita akan tambahlah pengetahuan kita tentang makhluk alam sebelah. Pada awal-awalnya boleh cakap bunyinya macam seronok sebab semuanya macam gembira-gembira. Pada waktu tu pula dah memang ramai, jadi nak kata takut sangat tu tidaklah. Jadi boy pun minta lah si kawan dia ni bawa dia pergi jumpa dengan abang besar. Abang tu bukannya besar sangat, tapi sekolah menengah lah. Jadi boy beritahulah, boy dengan kawan-kawan yang lain beritahu yang dia nak tengok aktiviti spirit of the coin. Abang tu kata tak ada masalah, sampai masanya nanti malam ni abang akan bawa korang semua. Tapi tepat pukul 10 malam semua kena berkumpul dekat satu kawasan. Kawasan tu terletak di salah satu lot rumah yang ada di rumah panjang tersebut. Dekat situlah kita akan main spirit of the coin, sebab itu adalah rumah yang paling hujung sekali. Tak ada banyak gangguan. Kalau buat rumah tengah-tengah, kan meriah pula dengan karaoke. Tapi dia bukanlah buat dekat atas rumah, dia buat dekat bawah rumah. Jadi pada malam yang ditetapkan, pada malam yang samalah, boy tak sabar-sabar lagi. Dia nak tunggu, dia nak duduk, nak tengok, dan dia tunggu kat tempat yang dimaksudkan. Seorang-seorang kawan dia datang. Tapi dia kata bukan semua yang nak tengok. Adalah lebih kurang 8 orang lah daripada budak sekolah rendah yang nak tengok aktiviti ni. Kalau orang tua tahu, orang tua marah, dia kata. Bahaya kalau panggil-panggil makhluk alam sebelah ni. Jadi dia pun berkumpul lah dekat tempat yang dimaksudkan. Dah habis cukup korum, dia orang pun bergeraklah dekat rumah abang yang dimaksudkan untuk buat spirit of the coin tu. Bila sampai dekat situ, dia orang pun beritahulah dengan abang, dia orang punya korum dah cukup, dia dah datang untuk menonton je lah. Abang tu cakap boleh tengok, cumanya ada seorang lagi abang sekolah menengah juga tak datang-datang lagi. Kita tunggu abang tu datang. Nanti kalau abang tu datang, kita terus jalankan permainan. Tunggu jam dah menunjukkan pukul 12 malam. Jadi ada beberapa kawan tawarkan diri untuk tengok abang tu yang katanya nak datang tu. Kenapa dia tak datang? Bila selepas 10 minit, abang yang kata tak nak datang tu betul-betul datang. Tapi muka dia dah pucat. Jadi si abang yang nak buat spirit of the coin tu tanya dengan kawan dia yang muka pucat ni, kenapa kau muka pucat? Dia kata, aku tak nak join lah, aku nak tengok aja. Padahal dia dah berjanji pada awalnya yang dia nak main. Tapi disebabkan dia takut, dia tak jadi nak main. Jadi tak cukup korum lah untuk main. Dia perlu 4 orang dewasa. Yang lain semua kanak-kanak. Sekolah rendah, kata boy. Takkanlah budak sekolah rendah nak main. Jadi pada malam tu, abang tu hampir-hampir nak batalkan permainan spirit of the coin sebab tak cukup orang. Daripada batalkan, boy kata alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan kan. Boy tawarkan diri. Dia akan jadi orang keempat untuk permainan ni. Dengan harapan dia dapat lihat makhluk alam sebelah yang kononnya dapat memunculkan diri menggunakan permainan ni. Jadi bila dah bersetuju semua orang, boy boleh sertai. Abang tu pun buka lah satu kertas. Dekat atas kertas tu ada huruf, ada abjad. Di tengah-tengahnya ada perkataan home. Di kiri dengan kanan dia ada perkataan yes dengan no. Jadi abang tu cakap permainan ni adalah permainan yang sangat serius. Hanya 4 orang yang dibenarkan. 4 orang ni akan letakkan jari mereka di atas siling lama. Siling tu akan bergerak mengikut soalan yang kita tanyakan. Dan hanya 3 je soalan yang dibenarkan untuk bertanya. Yang pertama nama, yang kedua kalau tak silap abang lah, yang pertama nama, yang kedua abang lupa, tapi yang ketiga kat mana dia boleh muncul. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bersetujulah boy dengan 3 orang lagi abang bersetuju untuk main. Yang main yang kecil-kecil ni semua tengok aja jadi penonton dia. Jadi selepas dibuat beberapa upacara, mereka pun letakkan jari mereka semua di atas shilling yang dimaksudkan. Dan terus abang tu cakap, dia bukan mentera dan lebih kepada cakap spirit of the coin wherever you are. Lebih kurang macam tu lah. Abang tak pernah main, tak tahulah mana permainannya. Where are you ke, what is your name ke, lebih kurang macam tu. Jadi abang tu pun start lah main. Lepas start main, shilling tadi yang tadinya terletak di tengah-tengah kertas,
dekat kawasan home mula bergerak. Dan abang tu cakap bila bergerak jangan angkat jari. Sebabnya kalau angkat jari itu jadi pantang besar. Dia akan ikut kita selepas tu. Jadi boy dengan semangatnya letakkan jari dia. Satu persatu soalan ditanya. Siapa nama soalan yang pertama tanya. Dan shilling tu bergerak ke arah abjad-abjad membentuk satu tulisan. Diejalah tulisan tu dan dia berbunyi syaitan. Waktu tu yang budak-budak kecil ni dah jadi macam ayam. Ada yang dah menangis nak balik tapi tak boleh balik, kena tunggu sampai permainan ditamat. Wah, semua yang kecil-kecil dah ketakutan. Dan soalan yang kedua, yang pertama syaitan kan, namanya syaitan. Dan soalan yang kedua adalah, boleh tak kami melihat kamu dalam bentuk kamu yang fizikal? Benda tu jawab, yes, boleh. Lepas tu soalan yang ketiga, dia 3 soalan je. Soalan yang ketiga, dekat mana kamu akan muncul? Dia kata di kawasan barat. Itu je yang dia beritahu. Dan selepas tu habis je soalan 3 dijawab. Malam yang pada waktu tu sangat tenang, tiba-tiba guruh dengan kilat tembak, bukanlah tembak, hadir sampai menyebabkan semua orang yang ada dekat situ terkejut dan tarik jari daripada siling yang sepatutnya diorang gunakan untuk upacara tu. Mujurlah pada waktu tu, kata boy, semua orang dah habis bertanya soalan dan benda tu pun dah mengarah ke arah home. Maksudnya dia nak tamatkan permainan. Kalaulah dia kata pada waktu tu masih lagi dalam permainan dan bunyi guruh dan mereka angkat jari, mungkin benda tu akan mendampingi salah seorang daripada mereka. Tapi itu dah ditakdirkan kan, memang dia orang dapat elak. Dan bila kilat sambung menyambung pada waktu tu, separuh daripada orang yang datang, budak-budak yang datang, semua nak balik. Separuhnya lah nak balik. Yang menangis-nangis. Pada waktu tu boy dah rasa lain macam. Bila tengok ada beberapa orang kawan dia dah mula menangis. Waktu tu boy pun ambil keputusan. Dia cakap dengan abang tu, dia tak nak pergi tengok makhluk tu. Tapi abang tu cakap, rugilah kau dah main dan kau lah antara orang yang akan nampak benda tu. Jadi kalau kau tarik diri, kau tak akan nampak bentuk tu macam mana. Jadi boy kata dia tak kisahlah, tak nampak pun tak nampak lah. Jadi boy pun tarik diri. Beberapa orang lagi yang nak tengok disapukan arang di atas kelopak mata. Jadi ada yang tanya kenapa sapu arang? Kata abang tu, ini adalah cara untuk dapat melihat makhluk tu dengan jelas. Boy pada waktu tu dah tak boleh nak tahan, dia dah menangis, dia dah ketakutan sebab dia takut kalau dia nampak makhluk tu dia akan tak hidup, dia akan kucak kacir. Dia pun berlari balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah tu, bapak dia dengan keluarga dia agak pelik lah kenapa pula muka pucat lesi macam tu. Dan boy pun teruslah duduk dekat dalam bilik dia. Bila dia macam tu, hati masih lagi tak tenang. Dia harapkan dia tak nak tengok, tapi dalam keadaan masa yang sama nak tengok tapi tak berani. Jadi dalam keadaan berani dengan tak berani, boy keluar semula daripada rumah. Dia tengok sekumpulan kawan-kawan dia yang ada lebih kurang 5-6 orang bergerak daripada tempat permainan Spirit of the Coin menuju ke satu kawasan. Kawasan tu adalah kawasan satu pondok yang terletak tak jauh daripada rumah panjang mereka. Jadi daripada jauh, boy boleh nampak sekumpulan kawan-kawan dia ni berdiri dekat depan satu pondok tu. Selepas 10 minit, boy tak nampak apa-apa. Selepas 10 minit, budak-budak ni semua berlari ke arah rumah panjang seolah-olah nampak sesuatu yang cukup menakutkan. Jadi boy tak tangguh masa. Dia pergi cari kawan dia yang melihat, yang menjadi saksi kejadian tu. Jadi dia tanya dengan kawan dia, apa yang kau nampak? Dia kata, mula-mula tak nampak weh, dia kata. Gelap aja. Tiba-tiba dekat bangsal tu nyala satu, entahlah, dia kata bukan pelita, tapi wujudnya satu cahaya. Daripada cahaya tu kita nampak ada satu makhluk hitam muncul dan makhluk tu tiba-tiba mengeluarkan kepak dia yang sangat besar. Yang satu kepaknya sepanjang lebih kurang 2 depa manusia dewasa dan macam tu punya besar. Dan tiba-tiba kita semua tergamam, tak tahu apa nak buat. Dan bila waktu tergamam itulah sekelip mata benda tu hilang.
Tapi dia kata semua orang yang datang pada waktu tu boleh nampak makhluk tu. Dan itulah pertama kali mereka nampak apa yang dikatakan syaitan. Bila dengar macam tu, rasa menyesal juga dekat hati boy. Kalaulah dia tahu tak ada adegan kena gigit ke leher ke misap darah ke, mungkin dia akan sertai menonton apa makhluk tu. Tapi untuk main sekali lagi, untuk dapat lihat makhluk tu, itu adalah bukan tindakan yang cerdik. Boy pun tahulah risikonya. Jadi sejak daripada tu, semua budak-budak dekat kawasan tu memang tahu makhluk yang tinggal dekat bangsal tu adalah namanya syaitan, dan bentuknya dia kata sama dengan apa yang orang selalu tunjukkan dekat dalam filem. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan beberapa ucapan. 2 hari yang lepas abang dah sampaikan cerita yang berat betul kan. Kali ini kita santai-santai aja. Okey. Ucapan yang pertama datangnya daripada kakak adik manis. Itu adalah nama nickname dia. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat kakaknya, iaitu Fatin Nur Nabilah, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 11, dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberikan kemudahan dalam segala urusan, juga memberikan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan yang kedua datangnya daripada salah seorang ahli keluarga besar JSPL. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat rakannya yang bernama Pamela Lim, ataupun nama singkatannya adalah Amy, yang duduknya di Kuching, Sarawak. Yang mana bulan 11 ni genaplah umur Pamela Lim 49 tahun. Jadi dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi, semoga mendapat rahmat dalam setiap perjalanan hidupmu. Dia doakan sahabat dia. Daripada JSPL ingin mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang penonton ataupun ahli keluarga besar JSPL, iaitu Zitazid. Itu adalah nama nickname. Mungkin nama nickname ni adalah daripada nama asal. Zitazid hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 10, genap umurnya 50 tahun. Oh, ni ada pangkat kakak lah ni. Selamat hari jadi kak. Semoga akak dipanjangkan umur, semoga dipermudahkan segala urusan akak. Iaitu nama nicknamenya Zitazid. Ucapan yang seterusnya juga datang daripada salah seorang ahli keluarga besar JSPL. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adiknya yang bernama Fauziah dan juga anak buahnya yang bernama Nur Syahirah ataupun Nurul Syahirah. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang ayah yang bernama Wan Ayub. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak daranya yang namanya Tia. Cuma itu nama pendek, nama panjangnya Atiyah Nur Kalishah. Hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 11, iaitu hari ini. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Tia, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan, masa depan yang sangat cemerlang, rezeki yang melimpah ruah dan dipanjangkan umur. Doa dari seorang ayah. Daripada uncle pula, pakcik lah, lebih baik abang suka pakcik. Daripada pakcik pula, pakcik ucapkan selamat hari jadi buat Tia. Semoga Tia menjadi orang yang sangat sukses di masa akan datang dan sangat terkenal. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Dah 2 hari sampaikan cerita berat, biarlah hari ini kita sampaikan cerita santai-santai dan ringan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari, hingga berjumpa lagi dalam 1 hari akan datang. Besok lah sebenarnya. Siapa-siapa nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan coklat moist masih lagi abang jual. Abang letakkan link di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Yelah, ini Jumaat kan. Jadi hari akan datang adalah hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.